kita sambung lagi dalam topik homogeneous equation, di mana kali ini kita akan belajar macam mana kita nak solvekan soalan yang melibatkan homogeneous equation. Okey, kita tengok macam mana dulu step by step dia. Okey, kat sini ataupun solution of homogeneous equation. Step yang pertama, kalau ada soalan, cuba jadikan kita punya ataupun rewrite our dE in the form of dy dx. Maksudnya kita kena ubah dy, segala kita dalam jadikan bentuk dy over dx equal to update function. Okey, itu step pertama kita. Manakala step yang kedua, kita kena substitute y equal to vx dan dy over dx equal to v plus x dv dx. Okey, yang ini memang dah diberikan kita substitute y equal to vx dan dy over dx equal to v plus x dv dx. Okey, benda ni kita akan substitute dalam kita punya equation yang kita dah rewrite tadi. Okey, ini memang kamu kena hafal sepatutnya, tapi kalau dalam final biasanya dia dah beri dalam formula ada diberikan benda ni. Okey, itu step kedua. Step ketiga, kita kena simplify dan arrange resultant equation into separable form. Maksudnya kita selepas substitute, kita kena simplify dan arrange, kita kena simplify supaya kita boleh jadi dalam separable form. Okey, ini kita dah belajar dalam separable equation, di mana kita kena separatekan our common term kita. So kita kena cubalah simplify. Selepas substitute, kita simplify, jadikan kita punya equation, kita separate by the common terms kita nanti. Okey, maksudnya daripada homogeneous kita akan ubah menjadi separable. Okey, dalam step keempat, bila kita dah ubah jadi separable form, kita kenalah integrate. Kita integrate both side macam biasa. Kemudian selepas integrate, dah dapat jawapan, kita substitute back our v kita. V equal to y over x. Maksudnya ubah v pada y over x balik. Itu step yang terakhir kita. So ni bukan step ketiga di sini, ni step keempat. Maaf, step keempat kita. Yang selepas dapat jawapan, dia adalah step keempat. Okey, itu adalah cara nak buat. Okey, kita teruskanlah kepada example kita. Okey, soalan suruh solve the differential equation x square plus xy dy dx equal to y square. Okey, ini soalan yang dia buat. Okey, dia macam mana pun kita tahu ini adalah homogeneous ke tak, kita kena buat, walaupun dia tak cakap, tapi sebenarnya kita cuba setiap kali jumpa soalan, cuba rewrite dulu pada dy over dx. Bila kita rewrite dy dx, kita boleh identify sebenarnya soalan tu adalah homogeneous ke, soalan tu separable ke, ataupun soalan tu linear yang akan datang kita akan belajar. So in this, kita tahu dalam topik homogeneous, soalan kita ni adalah melibatkan differential homogeneous equation. So kita cuba ubah dulu jawab soalan kita ni kepada dy over dx. Okay, kita ubah dy over dx. Kita pindahkan semua. Okay, kita pindahkan. Kita akan jadi y kuasa 2 tolak x kuasa 2 over x y. Ini sepatutnya tahu macam mana kita nak ubah. Okey, terang-terang kat sini kita nampak ini degree dia 2. Total degree kat sini pun term ni 2. Sini pun satu-satu jadi 2. So automatik kita tahu semua atas 2 bawah 2 dia akan jadi homogeneous equation sebab degree dia sama. Okey, kita tahu ini homogeneous. Apa yang kita kena buat, kita kena show sebelum kita solvekan, kita kena showkan dulu dia punya homogeneous. Adakah ini memang betul homogeneous? Showkan. So nak show, kita tahu ini adalah, kita dah belajar sebelum ni, ini merupakan kita punya f, x, y. Okey,
ini adalah fxy. So kita nak showkan dia, kita kena cari f lambda x lambda y. Kita cari dulu apa lambda x lambda y, gantikan macam kita dah buat sebelum ni. Lambda x, y merupakan lambda, dah berubah menjadi lambda y kuasa 2. Tolak x ni dah berubah menjadi lambda x kuasa 2 over x adalah lambda x, y adalah lambda y. Kita kembangkan, kita expand dulu. Dapatlah lambda kuasa 2, y kuasa 2, tolak lambda kuasa 2, x kuasa 2 over lambda kuasa 2, x, y. Dan kemudian kita boleh simplify, kita factorize, kita jadi lambda kuasa 2, y kuasa 2 tolak x kuasa 2 over lambda kuasa 2, x kuasa 2 equal to, kita simplifykan yang tinggallah y kuasa 2 tolak x kuasa 2 over x, y. So ini dah merupakan equal to fxy, maka kita dah showkan lah kita punya equation dan menjadi apa namanya, homogeneous equation. So ini dia adalah homogeneous. So ini yang first memang kena test ya. Saya tulis kat sini supaya kita tahu ni apa yang kita buat adalah untuk test dulu dia homogeneous. Okay, itu kita dah test. Kemudian barulah kita boleh solvekan kita punya soalan. Kita dah tahu step yang pertama semua sampai 5. Okay, kita teruskan sahaja. Okay, step pertama tadi kita dah buat, kita dah ubah soalan kita menjadi dy dx. Saya tulis kat sini Step pertama kita dah buat dy over dx equal to y kuasa 2 tadi, y kuasa 2 tolak x kuasa 2 over x, y. Okay, ini step pertama kita tadi step 1. Okay, step 1 dah rewrite. Step kedua apa yang kita kena buat, kita kena gantikan betul. Di mana kita gantikan apa dia, yang ni kita letkan y equal to vx dan dy dx equal to v plus x dv x dv okay, x dv over dx. So ini yang step kedua kita nak kena substitute. Okay, kita kena substitute. Okay, apa yang kita kena buat? Substitute dalam DE kita. Okay, di mana kita nak substitute DE, kita gantikanlah sahaja y equal to vx dalam di sini. Gantikan segala y dengan vx dan gantikan dy dx equal to v plus x dv dx. Okay, bagi saya memang dah tuliskan tu untuk substitute semua betul. Saya tulis step by step. Okay, tapi saya nak kecilkan lagi step kita satu persatu supaya kamu nampak. Di mana step pertama kita rearrange, step kedua kita letkan. Okay, di mana step ketiga saya pecahkan jadi lagi kecil maksudnya step 3 barulah kita substitute. Baru korang nampak apa yang kita nak kena buat. Substitute lah segala benda dalam kita punya equation. So dy dx ni dah berubah. Soalan kita dy dx dah berubah menjadi v plus x dv dx. Okay, step ketiga kita substitute, dy dx dah berubah. Manakala y kuasa 2
Y kuasa 2 dah berubah menjadi Y dah jadi kepada Vx kuasa 2. Tolak X tak ada perubahan, kita biarkan sahaja. Over X, Y kita adalah Vx. Ingat kita kena ubah di sini yang step 1 kita substitutekan dalam yang nombor 2 kepada dalam 1 kita ni, jadi di sini dy dx dah berubah di sini, y kita pun dah berubah kepada Vx, y ni pun dah berubah. Ingat, kalau y ada kuasa, kita kena buat bracket kuasa dia. Kita kena bukan terus ubah, kita gantikan dalam bentuk bracket dulu. Okey, itu step ketiga. Okey, saya kalau ikutkan yang dalam yang atas tadi, itu merupakan step kedua, dah substitute. Step ketiga baru nak simplify. Tapi saya buat kecil-kecil ni supaya korang senang nampak, takkan silap lah kalau kamu semua follow step by step yang saya tunjuk ni. Itu step ketiga. Step keempat, apa yang saya buat adalah, saya untuk jadikan dia simplify, kita kena expand dulu. Expandkan apa yang kita ada. Okey, yang belah kiri kita tak ada expand apa-apa, kita biarkan sahaja. Okey, belah kanan kita expandkan V X kuasa 2. So kita akan jadi V kuasa 2 X kuasa 2. Tolak X kuasa 2, kita tak ada perubahan. Over bawah X darab Vx, maka kita akan jadi Vx kuasa 2. Itu step keempat kita. Tujuannya ni, kalau ikutkan yang besar je dalam step ketiga kita simplifykan, tapi saya buat step kecil-kecil macam saya kata tadi. Itu step keempat, kita expand. Step kelima, kita factorize. Okey, factorize. Kita factorizekan yang mana kita boleh factorize. Yang belah kiri memang kita takkan ubah apa-apa. Biasanya memang takkan ubah, tak ada perubahan dulu. Kita factorize. Yang atas ni kita boleh factorize apa? X kuasa 2. Kita keluarkan X kuasa 2, yang tinggal V square minus 1. Bawah tak ada apa-apa yang kita factorize. Itu step kelima. Step keenam, kita adalah kita simplifykan dulu apa yang kita boleh. Kita simplify, yang mana boleh simplifykan, kita akan jadi apa dia? Okey, kita simplifykan yang di sini, V tambah X dV dx. So X square kita potong, yang tinggal V kuasa 2 tolak 1 X kuasa 2. Bukan X kuasa 2. Yang tinggal hanyalah V sahaja di bawah tu Yang tinggal hanyalah V. Okey, V. Okey, ini kita nak simplify, kita kena simplifykan sampai dapat dV dx. Maksudnya kita kena pindahkan V ke sebelah sana semua dulu. Kita simplifykan dia Masih dalam simplifykan, kita tengok simplifykan, kita akan jadi bawa V ke sebelah kanan, kita akan jadi saya sambung masih simplifykan, V bawa ke sebelah kanan, yang tinggal X dV dx equal to, tadi kita ada yang asal V square minus 1 over V. V yang belah kiri tadi kita bawa ke kanan, daripada positif tolaklah 1. Okay, kita masih dalam proses simplify. Kita kena samakan penyebut supaya kita jadikan dalam satu function. So samakan penyebut, V square minus 1 over, tahu samakan penyebut, maksudnya di sini dah berubah jadi V kuasa 2 Bawah masih sama, maksudnya V ni kena dengan V, dapatlah V kuasa 2. Okey, dan kita boleh simplifykan lagi. Kita akan jadi V kuasa 2 tolak V kuasa 2, tinggallah negatif 1 per V sahaja yang belah kiri. Yang kanan masih sama, X dV dx.
Untuk proses simplify, macam saya kata, kita nak simplify sampai dapat dv over dx sahaja. So bawa ke sebelah, kita akan jadi negatif 1 over v multiply with 1 over x. Okey, kalau ikutkan step kita yang ketiga tadi, dia suruh simplify dan tukar jadi sampai separable. Sebab tu kita kena simplify sampai dv over dx dulu, dan kemudian barulah tadi step ke ni, step ke berapa kita tadi, step ke 6 kita simplify. Step ke 7 kita separatekan. Step 7 separate the common term. Okey, step 7 separate, maksudnya v with dv, x with dx. So yang tinggal bawa v ke sebelah, jadilah v bawa ke sebelah jadi v, and 1 over v dapat v dv, belah kiri kanan kita 1 over x masih sama, bawa dx ke sebelah kanan, dia jadi dx. Ini yang dah merupakan kita punya separable. Kita dah belajar separable equation. So ini cara nak solvekan. Kita tahu v with dv, x with dx. So itulah step ke-7 kita. Dan step ke-8 kita integrate both side. Integrate both side, kita akan jadi integrate v dv equal to integrate negative 1 over x dx. Integrate v, kita akan jadi v kuasa 2 per 2. Integrate negative 1 over x, kita akan jadi negative ln x tambah c. So dah lepas integrate, kita pergilah step ke-9 kita, di mana step ke-9 substitute balik v equal to y over x. So v kita dah berubah menjadi y over x kuasa 2 per 2. Belah kanan tak ada perubahan kita. Okey, tapi ni kalau kita ikutkan dah settle, tapi saya nak simplifykan, nak cantikkan dia, saya letakkan belah kiri tu tak ada perubahan. Saya bawa over 2 ke sebelah sana, saya akan jadi negatif 2 ln x tambah another constant. Kenapa? Sebab c darab dengan 2. Kalau ikutkan c constant dan apa-apa constant, kita akan dapat another constant. Itu sahaja untuk solvekan kita punya integrate. Okey, so far itu cara dia. Walaupun macam saya kata tadi ada 5 step, tapi saya pecah kecil-kecil, jadikan supaya kita tengok kat sini. Step 1 apa yang kita buat, kita to rearrange. Step kedua, kita let y dan dy kita apa dia. Step ketiga, kita substitute balik dalam kita punya DE. Step keempat, kita expandkan, yang mana ada bracket semua kita expandkan. Step kelima, kita factorize, kita boleh keluarkan. Step keenam, kita simplify sampai jadi dv over dx. Dengan cara apa yang kita buat, kita bawakan ke sebelah dulu v kita semua, dan kita lepas tu simplifykan semua sampai dapat x bawa ke sebelah. Kita dah simplify sampai dv over dx. Step ke-7, kita akan separate common term kita, x with dx, v with dv. Step ke-8 barulah kita integrate, dan step ke-9 kita akan substitute semula. Okey, memang kita buat soalan apa-apa pun, step ni memang akan sama saja kalau untuk homogeneous, kalau kamu nampak. So di sini ada satu lagi example. Okey, saya nak kamu semua nanti buat example ni, cuba fahamkan benda ni. Okey, so itu sahaja untuk video kita kali ini. So kita akan sambung dalam video yang akan datang.